Dev-dev kenamaan, tuan-tuan, puan-puan, seluruhnya anak-anak Sarawak yang berambih pada pagi ini. Pertama, saya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini saya dapat berkunjung di kampus UKM dan juga berjumpa dengan pihak pengurusan UKM dan juga para pencerah dan anak-anak pada pagi ini. Dan alhamdulillah ini ada hubung kait dengan usaha kita untuk merapatkan lagi kerjasama setia kawan di antara UKM dan juga Kerajaan Sarawak melalui penubuhan Sheikh Osman Chair di UKM. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada UKM. Di antara mereka yang bersama dengan saya adalah ahli alumni UKM, bermakna sudah lama persahabatan di antara UKM dan Sarawak. Saudara-saudara, anak-anak sekalian, kita tahu sejarah Sheikh Osman adalah seorang ulama dari Sarawak. Pada zaman begitu mencabar sekali, Sheikh Osman sanggup mencari ilmu hingga ke Mekah tanpa mempunyai jet, tanpa menggunakan logistik moden, tetapi sanggup meninggalkan tanah air untuk mencari ilmu. Hingga Sheikh Osman menjadi salah seorang ulama terkemuka di Nusantara. Bukan saja untuk Sarawak, untuk Pulau Borneo, tetapi di seluruh Nusantara termasuk Indonesia. Itulah Sheikh Osman. Maka kita hendaklah mengambil pengajaran daripada pengorbanan Sheikh Osman hingga beliau dapat menyumbangkan ilmunya untuk menumbuhkan tamadun di Nusantara berasaskan kepada Islam. Ini adalah satu sumbangan yang harus dipelajari oleh generasi masa kini. Sebab itu tepatlah kita mengadakan satu kursi ataupun chair yang kita namakan selepas Sheikh Osman Sarawak. Mengapa disebut Sheikh Osman Sarawak? Kerana di Mekah beliau dikenali sebagai Sheikh Osman Sarawak. Dari Sarawak berhijrah di Mekah untuk menimba ilmu. Maka kita berhijrah jugalah di UKM untuk menimba ilmu. Khasnya anak-anak Sarawak sekalian, saya berkongsi hari ini mengenai dengan peranan Sarawak dalam lingkungan parameter Malaysia dan juga peranan anak-anak Sarawak khasnya dan rakyat Malaysia ke arah satu era di mana ia bergantung kepada ciptaan dan juga daya fikiran yang sesuai dengan perubahan yang berlaku sekarang dan yang akan berlaku pada masa depan. Hari ini saya hanya tumpukan pada satu masalah krisis global yang berkisar kepada iklim dunia. Sebabnya iklim dunia ini akan menentukan pembangunan ekonomi dan juga tamadun manusia.
Sebab itu di sini pada hari ini saya nak kongsi kenapa kita berhadapan dengan krisis iklim. Para saintis mengatakan bahawa bumi ini terlalu panas. Dan di Paris Agreement mengatakan kalau suhunya naik lebih pada 1,5 Celsius daripada post-industrial era, maka bumi akan menghadapi masalah besar. Dan kalau ia meningkat kepada 2 Celsius, ia tidak dapat lagi digunakan oleh manusia kerana terlalu panas. Dan dikatakan bulan September the hottest month faced by the world. Dan kita melihat negeri China terjejas dengan heat wave. Selain daripada itu, negara-negara seperti Pakistan, India berhadapan dengan flood. Begitu juga di benua Afrika. Ini menandakan bahawa orang Sarawak kata dunia dah kelang kabut. Kelang kabut. Makna dia punya struktur sudah berubah. Dan apakah penyelesaiannya? The option is to reduce the temperature. Kalau dia panas, sejuk kan? Kalau kita kepanasan, kita buka kipas angin. Kalau tak cukup kipas angin, kita buka aircon. Begitu juga dengan dunia hari ini. Kalau dia panas, kita cobakan sejukkan. Apa yang menyebabnya panas? Orang kata, para saintis dia kata carbon emission. Excessive carbon emission. Kalau itu berlaku, kita kawalkanlah karbon. Bagaimana nak mengawalkan karbon? Melainkan kita tambahlah oksigen. Barulah sejuk. Oksigen datang dari mana? Alhamdulillah di Sarawak kita masih lagi banyak hutan yang mengeluarkan oksigen. Jadi setidak-tidaknya kita Sarawak mencari jalan menambahkan oksigen dan juga mengawalkan karbon. Inilah yang dibuat oleh Kerajaan Sarawak pimpinan saya. Pertamanya ketika saya mengambil alih daripada PN Sri Adenan, saya mulakanlah ekonomi digital. Sebab digitalization is very precise in terms of finding solution. Kita menggunakan device. Lebih-lebih lagi kalau ada AI yang memberikan sedikit guidance kepada kita untuk menyelesaikan masalah ini. Umpamanya, kalaulah pokok mengeluarkan oksigen, kita carilah pokok yang boleh tumbuh dengan cepat. Kalau satu pokok dia panggil masa 40 tahun, kita coba cut down to 25 years. Perhaps 25 years you reduce to 6 years untuk kita menanam pokok dan menghasilkan oksigen. Jadi kita ada bumi yang begitu baik, cukup hujan, cukup matahari, dan kita tanamlah pokok yang sehebat-hebatnya. Termasuk juga makanan. Sebab itu saya anjurkan kerusi ini membuat penyidikan in food industry as well as biodiversity yang mengeluarkan oksigen ini dan juga mengawalkan kepanasan yang ada. Dan keduanya, bagaimana menangkap karbon.
Karbon itu mesti ditangkap dan disimpan dalam tanah. Apa disebut sekarang carbon capture. Sudah ada scientific solution to keep or capture carbon and store carbon. Saya dengan rakan baru balik daripada Norway. Di Norway ada sebuah syarikat bernama Northern Light. Dia bawa daripada kapal, dia simpan di atas, landed on shore, and they have that storage. And then apa yang berlaku, karbon itu dimasukkan dalam tanah di North Sea. Bagi kita di Sarawak, kita ada continental shelf. Continental shelf kita tidak begitu berganggu oleh volcanic belt. Kalau geologically dia tak diganggu, kita boleh letakkan karbon dalam tanah kita. Tak payahlah nak naik ke oncor, masuk terus, kerana kita tiada gelombang besar. North Sea is very heavy wave, tapi South China Sea bolehlah, tidak betul gelombang besar. So you just inject in your land, continental shelf. Jadi bermakna Sarawak dapat juga mengawal karbon, kita simpankan karbon. Jadi inilah satu-satunya masalah dunia di mana kita boleh membantu. Perkara ketiga, selepas ekonomi digital, kita tahu sekarang AI pun sudah ada generative AI yang boleh mengupas data dan mengeluarkan satu pandangan daripada generative AI. Ini bermakna data ini boleh kita gunakan. Dan hasilnya, ketika saya menjadi timbalan Ketua Menteri, saya pergi ke negara Jerman dan berjumpa dengan air liquid technology scientist. Saya kata, maybe one day the car will be moved by water, not by fuel. Dia mula-mula tak mau jawab saya. But the next day, when I was about to leave balik ke Malaysia, dia kasihlah saya cenderamata, a small model car, and then powered by hydrogen. Makna dia, apabila saya kata water, saya bukan saintis, so saya pretend saya tak tahu. Saya kata water is H2O. Kan dua molekul hidrogen oksigen, di mana sudah ada proses electrolysis for you to separate the two molecules, and then hydrogen is another fuel yang tidak menjejaskan alam sekitar dan tidak memanaskan bumi. Apa yang berlaku, saya balik, saya buat prototype plant mengeluarkan hidrogen dengan oksigen. Sekarang ini kita menghasilkan 13 kg per day. Dan saya nak membesarkan lagi, mengeluarkan hidrogen. Tapi yang baiknya, dekan daripada UKM berjumpa dengan saya. Dia kata UKM dah buat penyidikan 5 tahun untuk mengeluarkan hidrogen. Dia kata dengan saya. Seorang daripadanya seorang pencerah. Saya fikir daripada budak Sarawak yang tahu dengan tank, how to store tank. Jadi dia jumpa saya, dia kata UKM dah buat 5 tahun penyidikan. Saya kata saya baru 1 tahun saya dah buangkan hidrogen. Saya dah keluarkan hidrogen. Di sini UKM can work with us to accelerate and then in a big scale. Sekarang ini saya bekerjasama dengan Korea untuk mengeluarkan hidrogen. Pada tahun 2027 kita akan ekspor hidrogen ke Korea. Makna dia, the implication is the Korean economy will depend on us. Kerana
Kalau kita keluarkan hidrogen, kita keluarkan daripada bentuk amonia, dan amonia itu boleh mengeluarkan elektrik. That means their economy depend on us. Maka Malaysia sudah tentu menjadi satu-satu negara yang boleh memberi pengaruh kepada pembangunan ekonomi serantau. Sebab Korea dia tak banyak hidrogen melainkan daripada chemical. And then green product mean prime price, premium. Nah, ini yang kita nak bawakan dan kita ajukan. Dan ini ada hubung kait dengan PCDS, post COVID-19. Kita tak sangka kita ada satu penyakit bernama COVID-19. Dan kita nak cari, that time we were exploring to find the right vaccine. Jadi bermakna any disease will come after this. Tak tahu. WHO kata disease X. Jadi kita hendaklah bersedia untuk mencari perubatan, ubat, vaksin. Sarawak dianugerahkan Allah dengan biodiversity. Bermakna ada property di dalam plan kita yang mungkin menjadi asas mengeluarkan new vaksin. Jadi ini buat kajian, dan Sarawak sekarang menubuhkan Research Tropical Disease Center. Harga dia 290 juta. Muat Sarawak buat lah sikit. Tengok ada duit sikit lah, kita tubuhkan kajian dalam masalah ini. Ni PCDS ini adalah satu gagasan ekonomi di mana kita akan meningkat ekonomi kita sebagai ekonomi berpendapatan tinggi, dan juga bermaknanya GDP kita haruslah kira-kira 280 billion ringgit. Sekarang kita 140. Nak pergi 280 meaning you have to double the size of our GDP. Bolehkah tidak? Saya pun tak tahu. Saya sebah pada anak Sarawak yang masih menuntut hari ini. I was asked during the Lan Berambih, apakah Sarawak dapat mencapai? Saya kata, up to you. Up to you. Bolehlah saya kongsi dengan anak Sarawak ini. Kongsi dengan profesor jugalah. Tak apalah. Untuk bersama. Pendapatan Sarawak dalam masa 5 tahun sekarang double. Daripada 5 billion to 12 billion in 2022. Kalau kita boleh increase kita punya income, revenue, satu ganda, bermakna 140 to 280 boleh. Tidak mustahil. Dengan syarat kita kerja kuat dan juga kita ada revenue stream yang baru yang akan meningkatkan pendapatan negeri kita. Dan sudah tentu kalau 280 we can contribute to national GDP. Hari ini untuk anak-anak Sarawak kita nombor 4. Selepas Johor, wilayah Persekutuan dan Selangor. Kita nombor 4. Antara kita dengan Johor 142 billion, kita 140 billion mengikut statistik. Hanya 2 billion lagi. Mungkin 2030 kalau kita kerja kuat, you have the intellect, you add value to it, we can reach 280 billion GDP 2030. Sebab itu untuk perkara PCDS ini dia berkendakkan cara-cara baru untuk kita menguruskan ekonomi kita. Maka ini bergantung kepada pengurusan ekonomi dan juga pendekatan kita. Saya
berpegang kepada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun was earlier than Adam Smith. Adam Smith actually referred to Ibn Khaldun. The question of capacity and productivity. Cara kita, hasil kita terpulang kepada kepandaian seorang manusia. Dan Ibn Khaldun kata seorang manusia tidak cukup, mesti ada community. Meaning there is this interaction between members of the community that become the backbone to move forward. Kerana seorang manusia dia punya kepandaian tu tak sama. Sebab itu Marx tak boleh. Marx kata mesti sama rata. Ia tak serupa dengan Ibn Khaldun. Dan Adam Smith pula the question of division of labor. Yang itu menjadi teori Adam Smith. Pada saya, Ibn Khaldun itu telah mengajukan bahawa kapasiti seorang individu itu kalau dikumpul semua, ia menjadi satu entiti yang kuat. Dari sudut productivity dan juga dari sudut kepandaian seorang individu. Sebab itu saya rasa bahawa Ibn Khaldun can be the basis of reference for us. The rest is after Ibn Khaldun. Termasuklah John Maynard Keynes, ahli ekonomi yang terkemuka. Tetapi pada hemat saya, dia punya basis is in the Quran. Selepas sembahyang berkeliaranlah kamu untuk melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Tadi saya dengan pengurusi dan profesor, saya kata there one day orang akan berhijrah ke planet yang lain. Di mana planet itu boleh juga human to survive. Sekarang ini buat kajian di Mars. Mungkin di Mars kemungkinan manusia boleh hidup. Mungkin. Jadi kalau itu berlaku, makna dia ada transport logistik ke Mars. Sebab itu Elon Musk dia target kepada Mars. Transit di bulan. Ini satu perkara yang mungkin pelik. Saya tadi kata mungkin juga berlaku. Ini berlaku migration of human from one planet to the other planet. Dalam Quran kata berkeliaranlah kamu di bumi dan di langit. Langit banyak planet. Jadi kalau satu planet ini manusia pula hidup, mungkin besok kita turislah pergi ke bintang ini. Mungkin mustahil, mungkin tidak, mengikut teknologi. Dan saya tadi berkongsi, minggu lepas saya bersama dengan Swinburne, naib chancellor dia. Swinburne is looking into aerospace. Dan dia ada station dia di Honolulu, di Hawaii, melihat mengenai dengan space technology dan juga sama ada bintang-bintang ini boleh didiami oleh manusia. Wallahu a'lam. Tapi kita rasa mungkin juga, mungkin tidak. Tapi usaha kajian dibuat. Jadi saudara-saudara anak-anak Sarawak, inilah saja yang saya dapat kongsi. Mungkin ini satu dream. Mau boleh kata boleh, saya serah kepada anak Sarawak sekian. Sekarang mungkin tua. Mungkin saya tidak dapat melihatnya. Tetapi your generation may able to realize the dream. Dan kalau kita lihat daripada 10 tahun ke belakang ini, teknologi begitu cepat sekali. Siapa sangka kita ada ChatGPT? Kan tak? Kita tahu kita masuk saja chat tu, dia beri answer. Mungkin profesor pun kalah.
oleh kalau because of technology. Dan kalau ini berlaku, that means you have the means to solve problem. Akhirnya saya kongsi satu event di Sarawak. Baru-baru ini kita telah menjadi tuan rumah kepada World Congress on IT, WCIT. Dan salah seorang yang datang ialah bernama Grace. Grace ini adalah nurse robot. Dan kita berinteraksi dengan nurse ini yang bernama Nurse Grace robot, and perhaps one day kita rasa robot akan menjadi pembantu doktor di masa depan. Inilah keadaannya. Don't worry about employment opportunities. They will create new jobs untuk anak-anak kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Premier.